sahabat Nabi yang lain bernama Suraqah ibn Malik. Sahabat Nabi yang mungkin yang tak akhir kot pada malam ni, yang bernama Suraqah ibn Malik. Ketika mana Nabi nak berhijrah, seluruh penduduk Mekah bising. Mereka mencari Nabi, mereka tidak izinkan Nabi untuk berhijrah. Sampaikan bila mana Nabi dah keluar daripada kota Mekah, ketua Mekah ketika itu mengeluarkan satu arahan, mengeluarkan satu memo, andai kata siapa-siapa di antara kalian yang berjaya menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka aku akan berikan, kami akan berikan, kerajaan Mekah akan berikan kepada kalian 100 ekor unta yang sihat. Ketika itulah bising satu Mekah, berebut mereka mencari Muhammad, tak kisahlah hidup ataupun mati. Antara mereka yang ramai-ramai yang nakkan hadiah itu 100 ekor unta, yang bernama Suraqah ibn Malik. Ketika mana Suraqah dapat tahu yang Nabi menggunakan jalan pintu belakang untuk pergi kota Madinah, ketika itulah Suraqah bersegera mencari Nabi SAW. Kelebihan Suraqah ibn Malik, beliau adalah satu-satunya manusia yang menyaksikan sendiri akan mukjizat Nabi SAW yang belum pernah lagi berlaku. Ketika mana Suraqah kejar Nabi dekat padang pasir, ketika itulah Nabi kata kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, apa pendapat kamu andai kata hari ini aku tawarkan kepada kamu ataupun nanti aku tawarkan kepada kamu satu mahkota daripada kerajaan Parsi? Wahai Suraqah, apa bayangan kamu, apa pendapat kamu andai kata aku hadiahkan, aku berikan kepada kamu satu mahkota Raja Parsi?" Ketika itulah Suraqah kata, "Wahai Muhammad, kalau itu yang datang daripada mulut kamu, aku setuju. Aku setuju." Maka Suraqah dia lupakan hadiah yang nak diberikan 100 ekor unta. Sebab apa? Mahkota kerajaan Parsi lagi berharga daripada unta 100 ekor tu. Sebab itulah Suraqah bila mana dia dapat janji, jaminan daripada Nabi, yang Nabi nak hadiahkan mahkota kota Parsi kepada Suraqah, dia kembali ke kota Mekah. Riwayat mengatakan ketika mana Suraqah kembali ke kota Mekah, dia masuk dalam rumah dia, berdiam diri selama beberapa hari. Ketika mana dia menyangka Nabi dah pun sampai ke kota Madinah, ketika itulah Suraqah menceritakan apa yang berlaku antara dia dengan Nabi SAW. Dia menceritakan kepada seluruh masyarakat Quraisy pada ketika itu apa yang berlaku, apa janji Nabi kepada Suraqah. Ketika itu jugalah datangnya Abu Jahal. Abu Jahal memperbodohkan Suraqah, "Wahai Suraqah, ketika mana kami nak menawarkan kepada kamu 100 ekor unta, andai kata kamu dapat tangkap Muhammad hidup ataupun mati, tapi kamu memilih tak mau harta yang kami dapat." Maka Abu Jahal memperbodohkan Suraqah. Ketika mana Nabi wafat, hari kewafatan Nabi, Suraqah tak pernah lepas daripada ucapan Suraqah yang ulang kali, acap kali dia akan kata yang Nabi pernah beri jaminan, yang mana Nabi pernah berjanji kepada aku, yang mana Nabi nak hadiahkan kepada aku mahkota daripada kerajaan Parsi. Dan Suraqah percaya. Dan itu yang berlaku ketika mana zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika mana zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Umar berjaya mengalahkan kota Parsi, dan ketika itulah Saidina Umar memanggil Suraqah. Di manakah Suraqah? Ketika itu Suraqah dalam lingkungan 80 lebih tua. Maka ketika itulah para sahabat bertakbir, para sahabat, kerana ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka itu di antara kisah para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi berbeza dengan kita. Andai kata, ulama kata, andai kata kita sedekahkan RM100 dan sahabat Nabi sedekahkan RM10 sahaja, maka pahala kita tak boleh nak disamakan pahala para sahabat Nabi. Sudah tentu pahala sahabat Nabi lagi banyak daripada kita. Sebab apa? Disebabkan keimanan mereka, disebabkan ketakwaan mereka, dan disebabkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun para sahabat Nabi ada di antara mereka tak pernah meriwayatkan hadis. Ada sahabat Nabi yang tak pernah meriwayatkan hadis, yang tak pernah hafal Quran pun ada antara sahabat Nabi. Tapi disebabkan mereka ni sahabat Nabi, mulianya mereka sebab apa? Sebab mereka boleh melihat langsung dengan Nabi. Sebab mulianya mereka sebab mereka boleh bercakap langsung dengan Nabi. Mulianya mereka sebab mereka boleh bersalam langsung dengan Nabi SAW. Itu yang membezakan antara sahabat Nabi ataupun bukan. Sebab itulah penting bila mana kita nak kenal yang mana satu sahabat Nabi, yang mana bukan sahabat Nabi.
Dan kenapa penting untuk kita belajar kisah para sahabat Nabi? Tak lain tak bukan kita nak belajar macam mana pemikiran sahabat Nabi. Ada satu kisah ketika mana Nabi tengah berceritakan ketika mana satu peristiwa akhir zaman Dajjal. Ketika mana Nabi ceritakan kepada para sahabat yang ketika mana hari pertama Dajjal keluar, tidak ada setitis minuman ataupun tidak akan ada makanan langsung. Hari pertama. Dan Dajjal, kata Nabi, akan hidup di atas muka bumi pada ketika itu selama 40 hari. Hari pertama Dajjal bersama dengan 1 tahun, kata Nabi. Hari pertama bersama 1 tahun. Hari kedua bersama 1 bulan. Hari ketiga bersamaan 1 minggu. Dan berlalu hari seterusnya. Dan ketika itulah bila mana kita dengar hadis Nabi, hari pertama tidak ada makanan langsung, tidak ada minuman langsung, mesti kita akan fikir lapar kan, makanan macam mana. Kalau kita berada di tempat para sahabat, kita mungkin akan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak makan, macam mana kami nak cari makanan kami untuk anak, isteri kami dan sebagainya. Tetapi tidak para sahabat Nabi. Ketika mana Nabi menceritakan perihal akhir zaman, perihal Dajjal keluar, tidak ada makanan, tidak ada minuman selama 400 hari lebih kurang. Ketika itulah sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak solat ketika itu? Para sahabat tak tanya macam mana nak makan. Nak makan tu soalan kedua. Soalan pertama, para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak solat? Macam mana kami nak buat ibadah? Barulah sahabat tanya macam mana orang mukmin nak makan. Itu di antara kehebatan para sahabat Nabi SAW. Saya kira itu je dulu pada malam ni.